Apakah aspek yang paling menjengkelkan mengenai lonjakan antisemitisme selepas 7 Oktober di Amerika Syarikat? Ada banyak perkara yang boleh membuat kita marah apabila memikirkan serangan terhadap orang Yahudi oleh kebanyakan golongan kiri Amerika serta suara lantang dari golongan kanan. Tetapi mungkin kesilapannya bukan hanya pada penyebar kebencian yang cuba menjadikan kebencian terhadap Yahudi sebagai perkara biasa. Ia adalah kesediaan begitu ramai Yahudi liberal untuk menerima idea bahawa mereka sentiasa menjadi mangsa di Amerika, pada dasarnya hanyalah tetamu yang ditoleransi, bukannya sebagai warga negara yang staraf, warga negara yang telah memainkan peranan dalam membina Amerika Syarikat dan, kecuali dalam beberapa kes yang sangat sedikit, tidak pernah mengalami penganiayaan seperti yang mereka alami di tempat lain. Hari ini dalam Think Twice, kita akan menyelami bukan sahaja akar krisis kebencian terhadap Yahudi yang sedang berlaku di Amerika, tetapi juga cuba memahami mengapa begitu ramai antara kita salah faham tentang sebab mereka telah dikhianati oleh bekas rakan, dengan wartawan Baci Unggar Sargon, penulis buku baharu The Jews and the Left. Halo dan selamat datang ke Think Twice. Masalah dengan kebanyakan orang Yahudi Amerika bukan sahaja kerana pemimpin dan organisasi arus perdana mereka telah mengecewakan mereka atau kerana sekutu tradisional mereka membelakangi mereka. Selepas lonjakan antisemitisme, selepas pembunuhan beramai-ramai terbesar orang Yahudi sejak Holocaust pada 7 Oktober 2023, masalah sebenar ialah majoriti orang Yahudi Amerika yang berhaluan liberal secara politik tidak faham bahawa terus menyokong gerakan yang mendefinisikan mereka sebagai penindas kulit putih adalah sekurang-kurangnya satu bentuk sabotaj diri dan paling teruk tindakan membunuh diri. Kesetiaan mereka kepada pihak kiri politik mungkin masuk akal satu abad yang lalu, apabila kebencian terhadap Yahudi, sekurang-kurangnya di Eropah, kebanyakannya adalah projek pihak kanan, dan apabila golongan liberal memperjuangkan idea tentang peluang sama rata, perlindungan untuk golongan pekerja, dan sokongan kepada Israel. Tetapi itu bukan lagi keadaannya. Pihak kiri kini dikuasai oleh golongan berkelulusan yang telah menggantikan idea arus perdana ini dengan doktrin progresif beracun seperti teori kaum kritikal, interseksionaliti, dan kolonialisme penempatan. Itu memberikan kebenaran untuk antisemitisme dan menyokong pembunuhan beramai-ramai orang Yahudi di Israel. Lebih tepat lagi, terus berpegang kepada pihak kiri. Dalam keadaan ini adalah satu pengabaian terhadap nilai-nilai yang menjadikan Amerika sebuah tempat yang unik dan mesra untuk orang Yahudi. Dengan menerima pandangan dunia golongan pelampau ini, orang Yahudi liberal bukan saja telah memandang rendah Amerika, mereka juga, hampir tanpa menyedarinya, telah meninggalkan hak mereka sendiri untuk dianggap sebagai rakan kongsi yang setara di sini. Sekarang, seorang yang telah banyak berfikir tentang masalah ini ialah penulis dan wartawan Baci Unggar Sargon. Dan kami sangat gembira kerana beliau kembali bersama kami hari ini. Baci Unggar Sargon ialah penyampai hujung minggu dan hos rancangan Baci di News Nation. Beliau merupakan bekas editor di Newsweek dan The Forward serta penulis 3 buah buku, iaitu Bad News, How Woke Media is Undermining Democracy pada tahun 2022, Second Class, How the Elites Betrayed America's Working Men and Women pada tahun 2024. Dan buku terbarunya, The Jews and the Left. Baci Unggar Sargon, selamat kembali ke Think Twice. Terima kasih banyak kerana menjemput saya. Baiklah Baci, sangat gembira dapat berjumpa dengan anda lagi dan terima kasih banyak kerana bersama kami hari ini. Saya ingin memulakan dengan bertanya kepada anda tentang apa yang jelas merupakan wawasan utama dalam buku baru anda, The Jews and the Left, iaitu kesilapan yang dilakukan oleh begitu ramai orang Yahudi liberal apabila memikirkan status mereka sendiri di Amerika. Anda berhujah bahawa, jauh sekali daripada sekadar diterima, mereka dianggap sebagai tetamu di satu lagi persinggahan diaspora yang mungkin terpaksa mereka tinggalkan. Seperti setiap negara lain di mana orang Yahudi telah bermukim sepanjang 2000 tahun yang lalu, bahawa mereka adalah dan telah menjadi, sejak permulaan sejarah Amerika, rakan kongsi yang setaraf di sini. Mengapa begitu ramai orang Yahudi nampaknya tidak mengetahui perkara ini? Dan bagaimana ini telah mempengaruhi reaksi mereka terhadap lonjakan antisemitisme selepas 7 Oktober? Mereka tidak menyedarinya kerana mereka terlalu berpendidikan. Mereka pergi ke universiti-universiti mewah yang sama seperti semua ahli DSA yang pada dasarnya adalah kilang virus minda woke. Ramai orang Yahudi secara menakjubkan berjaya keluar tanpa dijangkiti virus minda woke. Ramai lagi yang tidak. Namun, 7 Oktober seolah-olah seperti gangguan dalam sistem. Mereka sentiasa menganggap bahawa mereka akan dianggap sebagai golongan yang tertindas apabila tiba giliran mereka. Dan mereka, anda tahu, benar-benar terkejut apabila mendapati golongan woke menganggap mereka sebagai penindas, walaupun di tengah-tengah peristiwa mengerikan seperti 7 Oktober. Dan kemudian, sudah tentu, ada
30% yang mengundi untuk Zorah Mamdani yang sama sekali tidak dapat dibezakan daripada ahli DSA biasa. Diindoktrinasikan dengan fahaman anti-Zionisme dan antisemitisme yang telah menjadi ciri utama golongan kiri hari ini, syarat mutlak, faktor yang paling penting. Jadi saya rasa masalahnya adalah berkaitan dengan cara berpikir. Satu berkaitan dengan pendidikan, satu lagi berkaitan dengan persekitaran. Persekitaran yang sama di sebelah kiri, yaitu golongan yang terlalu berpendidikan dan berada. Anda tahu yang mempunyai kelayakan dari institusi paling elit yang merupakan puncak kepada semua antisemitisme di sebelah kiri, kebetulan adalah lingkungan yang rata-rata Yahudi Amerika berada di dalamnya, dan yang mereka idamkan untuk anak-anak mereka. Dan saya rasa ada semacam disonans kognitif yang sedang dialami oleh ramai orang sekarang. Kerana mereka tidak sedar bahawa pandangan dunia ini bukan sahaja membenci orang Yahudi, tetapi juga membenci orang yang telah menjadikan Amerika tempat yang begitu mesra untuk kita. Sehubungan itu, saya tulis dalam buku. Mereka bukan sahaja telah mensabotaj diri sendiri, tetapi sebenarnya ia adalah satu pengkhianatan besar terhadap segala yang telah negara ini lakukan untuk kita. Terima kasih kerana menonton Think Twice. Sama ada anda mendengar kami di mana-mana platform podcast atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS. Klik pada loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Juga, selain Think Twice, terdapat podcast Jonathan Tobin Daily, di mana saya berkongsi lebih banyak berita dan analisis dengan anda mengenai isu-isu paling penting yang kita hadapi hari ini. Anda boleh menemui Daily Show di bawah Jonathan Tobin Daily di saluran JNS di mana sahaja anda mendapatkan podcast anda. Dan sekarang kita kembali ke program hari ini. Ya, dan saya rasa salah satu perkara utama anda ialah Yahudi liberal atau Yahudi yang seperti anda katakan telah terpengaruh dengan virus minda woke, telah menerima status sebagai mangsa di Amerika seolah-olah tiada beza dengan di Eropah. Jadi kita ingin menyelami lebih mendalam bukan sahaja tentang virus minda woke, tetapi juga tentang pesimisme Yahudi di Amerika selepas 7 Oktober. Tidak dinafikan pengkhianatan terhadap Yahudi oleh Harvard, Yale, Princeton, Columbia dan seluruh institusi akademik serta bidang semi. Dan pemilihan orang seperti Zorah Mamdani telah benar-benar mengecewakan ramai Yahudi, Yahudi liberal dan bahkan menyebabkan sebahagian Yahudi konservatif yang saya kenal mula berfikir bahawa ini adalah permulaan kepada pengakhiran apa yang mereka panggil zaman kegemilangan Yahudi Amerika. Tetapi anda, saya rasa dengan tepat berhujah bahawa ia hanyalah, anda tahu, seperti itulah sememangnya keadaan masyarakat Yahudi Amerika selama ini. Sedangkan mereka, seperti yang anda nyatakan, salah faham tentang masa lalu Amerika. Ya. Saya rasa soalan utama sekarang ialah kenapa mereka juga salah tentang masa depan? Mereka salah tentang masa depan kerana mereka salah tentang masa lalu. Maksud saya, awak tahu, saya selalu dengar, sudah tentu, daripada orang Yahudi, ini seperti saat yang datuk nenek saya ceritakan di Jerman, di mana mereka fikir mereka adalah warga negara Jerman yang hebat, dan bagaimana mungkin Jerman akan berbalik menentang mereka. Ini langsung tidak sama seperti itu. Detik-detik terburuk dalam sejarah Amerika pun tidak sama seperti itu. Kerana datuk nenek itu dikelilingi oleh orang yang membenci Yahudi. Dan mungkin dalam masyarakat yang paling sopan, tidak sesuai untuk menyatakannya walaupun sekejap. Tetapi mereka tahu, anda tahu, jika anda selidik lebih mendalam, tanah itu seolah-olah menjerit akibat darah orang Yahudi. Dan tanah Amerika adalah sebaliknya. Tanah itu sendiri menolak kebencian terhadap Yahudi sejak orang Yahudi pertama menjejakkan kaki di tanah Amerika pada tahun 1654. Dan ia adalah satu pengkhianatan yang menjijikkan dan tidak boleh dimaafkan untuk menulis semula sejarah itu dan menjadikan diri kita sebagai mangsa demi mengambil hati golongan terkutuk yang memusuhi penentang antisemitisme. Adalah menjijikan untuk berpaling daripada rakyat Amerika Kristian yang sehingga hari ini tidak pernah mengkhianati kita dan sentiasa menyokong kita. Dan kita memanggil mereka nasionalis kulit putih dan golongan yang memusuhi penentang antisemitisme. Ia sangat menjijikan. Dan saya menulis buku ini sebagai seruan supaya komuniti kita sedar kerana ini adalah satu pengkhianatan yang besar. Jika datuk nenek kita dapat melihat perkara-perkara yang kita rumutkan, mereka pasti akan berpusing dalam kubur mereka. Maksud saya, ini memang tidak masuk akal. Dan awak tahu bahawa ini bukan penindasan sistemik yang berakar
zombie kerana kerajaan sentiasa memihak kepada kita. Dan itulah yang sangat menakjubkan tentangnya. Dan sentiasa seperti awak nyatakan dalam. Sentiasa begitu. Ya. Bahawa memang wujud antisemitisme di Amerika sudah tentu ada. Terdapat kuota terhadap orang Yahudi. Anda tahu, setahun sebelum kuota itu diperkenalkan, 20% daripada pelajar baru di Harvard adalah Yahudi. Mereka seperti terlalu ramai orang Yahudi. Seperti letakkan kuota, tahu, 4%. Saya menentang kuota itu, okey? Saya rasa ia sangat teruk. Ia hanya bertahan dalam tempoh yang sangat Sehingga singkat dan telah dimansuhkan dengan sangat cepat. Anda tahu, pada zaman moden. Memang. Walaupun sudah tentu Anda tidak melihat kemarahan yang sama bagi pihak rakyat Amerika Asia yang sebenarnya menjadi mangsa sistem kuota hari ini dengan cara yang sama. Terdapat kawasan perumahan yang dikenakan sekatan. Terdapat kelab-kelab desa yang tidak membenarkan orang Yahudi masuk, betul? Semua ini memang wujud. Tetapi setiap kali kerajaan campur tangan, ia sentiasa memihak kepada kita. Dan selain itu, sejak orang Yahudi tiba di sini, mereka bukan sahaja dianggap setaraf, malah sebagai rakan kongsi yang berharga dalam pembentukan negara hebat ini. Bapa-bapa pengasas sangat menyayangi orang Yahudi. Mereka melihat kita sebagai pewaris bahan asas tamadun yang mereka cuba bina di sini. Dan dalam hal itu, kita sangat berharga kepada mereka, serta menjadi pusat dan asas kepada cara mereka membayangkan dunia baru ini. Dan untuk menulis semula semua itu, kerana satu-satunya mata wang yang dibenarkan oleh golongan kiri hari ini ialah status mangsa dan penindasan. Saya rasa ini adalah satu pengkhianatan terhadap sejarah Amerika. Ia juga satu pengkhianatan terhadap sejarah Yahudi. Dan ia mesti dihentikan. Kita perlu fikir jalan keluar daripada perkara itu, kerana itulah yang menyebabkan banyak masalah yang kita hadapi sekarang. Dalam buku anda menghadapi soalan yang sama yang ramai orang bijak seperti Norman Podhoretz dan lain-lain cuba jawab. Kenapa orang Yahudi bersikap liberal? Dan anda melakukannya dengan membawa pembaca anda menelusuri sejarah Amerika, sejarah Yahudi Amerika. Secara ringkas, mengapa orang Yahudi mendapati diri mereka begitu selesa berada di sayap kiri politik pada separuh pertama abad ke-20? Dan mengapa begitu ramai yang tetap berada di sana, walaupun hakikatnya golongan kiri, seperti yang wujud sekarang, bersikap bermusuhan terhadap mereka dan kepentingan mereka? Jadi itulah dua soalan yang saya cuba jawab dalam buku ini. Saya pasti anda, seperti saya, sering ditanya soalan ini oleh bukan Yahudi, oleh orang Kristian, oleh golongan konservatif. Seperti, kenapa orang Yahudi mengundi Demokrat sedangkan Demokrat membenci mereka dan kami menyayangi mereka? Anda tahu, saya sering ditanya soalan ini, dan saya ingin menjawab kedua-dua bahagian itu. Kenapa orang Yahudi menjadi Demokrat, dan kemudian kenapa golongan kiri berpaling tadah terhadap mereka? Orang Yahudi menjadi Demokrat atas sebab-sebab yang sangat munasabah. Sebagai permulaan, di mana antisemitisme muncul untuk sebahagian besar abad ke-20, sehingga katakanlah tahun 1967. 1970. Ia datang dari pihak kanan. Sekitar pergantian abad itu, 1 hingga 2 juta orang Yahudi Rusia telah berhijrah ke sini. Mereka sangat miskin dan mereka mendapat pekerjaan dalam industri jahitan di mana mereka dieksploitasi dengan teruk. Kebanyakannya oleh orang Yahudi yang telah tiba beberapa tahun sebelum mereka. Mengumpul sedikit modal dan membuka sebuah kilang yang mengeksploitasi pekerja. Dan ramai daripada mereka akan terus melakukan perkara itu. Proletariat Yahudi ternyata hanya bertahan dalam masa yang sangat singkat. Malah tidak sampai 1 generasi. Dalam masa 15 tahun. Kebanyakan orang Yahudi menjadi, anda tahu, mereka memiliki alat pengeluaran jika anda faham maksud saya. Dan anak-anak mereka pula akan menjadi golongan profesional. Tetapi mereka sangat miskin pada awal-awal itu. Anda tahu, sekitar tahun 1900-an, 1910-an, 1920-an. Dan mereka memulakan gerakan buruh kerana mereka percaya bahawa mereka berhak mendapat maruah sebagai pekerja. Dan apabila mereka mula naik pangkat dan memanfaatkan kapitalisme Amerika, mereka mencari satu gerakan yang bukan sahaja bersifat sosialis, tetapi juga mempunyai pandangan yang seimbang terhadap kapitalisme tanpa mengorbankan maruah pekerja. Dan mereka benar-benar menemui perkara itu dalam New Deal, yang mana anda tahu, pada dasarnya mereka yang menulisnya. Golongan antisemit memanggilnya sebagai Jew Deal. Tetapi Francis Perkins akan memberitahu anda tahu, bahawa peguam-peguam Yahudi diwakili secara amat berlebihan dalam penggubalan undang-undang itu. Dan itulah idea pentingnya, iaitu ia menggabungkan penghormatan terhadap kapitalisme dengan penghormatan terhadap pekerja, yang mana itulah kedudukan komuniti Yahudi ketika itu. Jadi, pada mulanya mereka adalah sosialis. Dan kemudian mereka mematikan gerakan sosialis kerana ia sebenarnya tidak mencerminkan kedudukan mereka sebagai sebuah komuniti. Jadi itu memang sangat masuk akal. FDR menyelamatkan negara daripada kemelesetan. Beliau dipuja oleh orang Yahudi Amerika kerana mereka melihatnya sebagai lelaki yang menewaskan Hitler. Pada masa itu, mereka tidak benar-benar tahu betapa sedikit usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan orang Yahudi. Dan kawan saya, Toby, yang merupakan seorang yang terselamat daripada Holocaust, yang duduk di sebelah saya di dalam sinagog, dia memberitahu saya bahawa ketika mereka mula-mula berpindah ke sini, mereka tidak dapat memahami mengapa orang Yahudi sangat menyayangi FDR. Bagi mereka, dia adalah lelaki yang, anda tahu, selama 4 daripada 5 tahun perang itu gagal untuk menentang jabatan negara yang sangat antisemitik. Dan dia berkata, anda tahu, pada mulanya kami akan bercakap mengenainya.
Kemudian dia berkata kepada saya, dan kami cepat belajar untuk berdiam diri kerana orang Yahudi Amerika tidak mahu mendengarnya. Ia mengambil Mereka masa hanya satu generasi mengagungkan lagi beliau. sebelum. Generasi yang mencetuskan gerakan Soviet Juri itu telah diilhamkan oleh penentangan terhadap perkara itu. Betul. Jadi itu memang sangat masuk akal. Awak tahu, ini membawa kita kepada pergerakan hak sivil. Beginilah cara saya faham perkara ini. Awak tahu, perarakan melintasi jambatan Edmund Pettus berlaku hanya 20 tahun selepas Auschwitz dibebaskan. Orang Yahudi diwakili secara tidak seimbang dalam pergerakan hak sivil. Sudah tentu, 90% daripada pergerakan hak sivil terdiri daripada orang kulit hitam, tetapi daripada 10% yang berkulit putih, 50 hingga 70% adalah orang Yahudi. Mereka merupakan 1/3 daripada para martir kulit putih. Mereka adalah 70% daripada peguam yang bekerja dalam undang-undang hak sivil. Mereka juga lebih daripada 50% daripada Freedom Riders. Perkara ini sangat dekat di hati orang Yahudi Amerika. Sekarang, hari ini, orang Yahudi Amerika akan melihat kembali dan mengenakan semula lensa interseksional yang anakronistik. Dan mereka akan berkata, Jude telah diwakili dalam gerakan hak sivil kerana kami juga pernah ditindas. Dan kami faham bahawa anda hanya boleh melawan antisemitisme jika anda juga melawan Islamofobia dan jika anda juga melawan perkauman anti kulit hitam. Baiklah, orang Yahudi pada masa itu tahu bahawa itu adalah omong kosong. Mereka mengambil bahagian dalam gerakan hak sivil kerana mereka tahu mereka tidak pernah ditindas di sini. Mereka melihat orang Yahudi datang ke sini. Kawan saya, Toby, berpindah ke New Orleans. Dia sampai di sini 6 bulan sebelum pengasingan kaum di New Orleans ditamatkan. Dia berubah daripada seorang yang ditindas sehingga hampir pupus kerana bangsanya di Eropah kepada menjadi penerima manfaat sistem apartheid yang hampir sama berdasarkan warna kulit di selatan Amerika. Tetapi, Yahudi Amerika tahu bahawa mereka tidak pernah melalui pengalaman itu. Mereka tahu bahawa mereka tidak pernah dilayan seperti mana orang kulit hitam dilayan. Dan mereka merasakannya sebagai satu beban rohani untuk membawa kebebasan dan kesaksamaan yang telah dinikmati oleh setiap Yahudi Amerika sejak saat mereka tiba di sini untuk diberikan kepada orang kulit hitam Amerika, kepada jiran-jiran kulit hitam mereka. Jadi semua ini sangat masuk akal mengapa orang Yahudi lebih merasa terikat dengan Parti Demokratik. Sementara itu, setiap kali ada antisemitisme, ia datang dari pihak kanan. Semua itu mula berubah pada penghujung tahun 60-an. Selepas Dr. King dibunuh, beliau sangat rapat dengan komuniti Yahudi. Tetapi gerakan beliau telah digantikan oleh gerakan kuasa hitam yang sangat anti-Yahudi. Mereka melihat diri mereka sehaluan dengan gerakan pasca kolonial. Mereka mengaitkan diri Mins rakyat Palestin. Israel telah mencapai kemenangan besar, kemenangan ketenteraan pada tahun 1967. Sangat mengejutkan, yang menyebabkan kerajaan Amerika berminat buat pertama kalinya sebenarnya. Sebelum itu, mereka tidak begitu berminat dengan itu adalah Israel. satu perkara yang sangat penting. Ramai orang benar-benar salah terlepas faham pandang tentangnya. perkara ini. Mereka mula melihat Israel sebagai sekutu penting dalam perjuangan menentang Soviet. Sudah tentu, Soviet telah berpihak kepada orang Arab. Mereka mula menyebarkan naratif bahwa Zionisme adalah rasisme. Dan orang Amerika mula melihat Israel sebagai ancaman yang sangat besar terhadap Soviet. Sebenarnya, mereka betul tentang perkara itu. Dan memang betul, sebenarnya Nixon, seorang antisemit yang tidak pernah menyesal, adalah orang pertama yang berkata, kita perlu beri orang Yahudi banyak wang, lebih banyak wang. Sebelum itu, kita hanya beri mereka kira-kira $350 juta setahun dalam bentuk bantuan. Kemudian dia berkata, mereka hanya ambil satu angka secara rawak. Maksud angka itu, iaitu 2 bilion, hanya untuk menghantar mesej kepada Soviet. Ia tiada kaitan dengan evangelis. Ia tiada kaitan dengan AIPAC atau orang Yahudi Amerika. Tujuannya adalah untuk mengejutkan Soviet dan berkata, ini kubu hadapan kami sekarang. Jadi sekarang kami sudah terlibat dalam percaturan ini dan kamu sebaiknya akui itu. Itulah tujuan utama perkara itu. Jadi semua ini, kamu tahu, masuk akal. Tetapi pada masa itu, pihak kiri benar-benar menentang militarisme. Mereka benar-benar menentang kemenangan ketenteraan dan kekuatan tentera. Ia adalah kemuncak Perang Vietnam. Dan sudah tentu, memasuki tahun 70-an, perkara ini benar-benar mula menjadi semakin kuat. Jadi, pihak kiri ketika itu seperti gerakan kuasa hitam, mereka menyebelahi semua golongan tertindas di seluruh dunia. Dan kemudian, muncul pula ahli falsafah Perancis pasca modern, golongan pasca strukturalis, yang pada dasarnya memberikan kerangka intelektual kepada kemarahan aktivis terhadap militarisme itu. Dan Anda tahu, perasaan simpati ini terhadap golongan tertindas dan miskin, serta negara-negara Afrika yang menyingkirkan penjajah kulit putih. Golongan pasca strukturalis datang dan berkata, lihat, tiada beza antara yang betul dan yang salah. Keseluruhan asas Judeo-Kristian dalam tamadun barat adalah karut. Hanya ada yang berkuasa dan yang tidak berkuasa. Hanya ada institusi yang menggunakan kuasa terhadap golongan yang lemah.
dan perkara ini merebak dengan cepat di universiti-universiti Amerika. Dan ia benar-benar menjajah semua bidang kemanusiaan, semua sains sosial. Saya huraikan dengan mendalam dalam buku tentang bagaimana perkara ini berlaku secara terperinci. Dan kemudian semua ini bergabung. Jadi Anda ada bahagian aktivisnya, Anda ada komponen intelektual di universiti. Tetapi menurut pembacaan saya, dan ini Anda akan kenal daripada buku-buku saya yang lain, ini akan kekal terhad dalam lingkungan universiti tanpa faktor ekonomi. Model ekonomi Reagan dan kemudian neoliberalisme. Itu yang dikatakan, Anda perlukan ijazah college untuk mendapat akses kepada kuasa dan impian Amerika. Kerana apa yang berlaku ialah, ia berkata, semakin lama anda terdedah kepada idea-idea mengarut ini dan pemujaan terhadap kelemahan serta penolakan terhadap tamadun Barat Judeo-Kristian, semakin tinggi kedudukan anda dalam masyarakat Amerika. Dan tanpa pendedahan kepada Foucault dan Black Panther serta semua perkara mengarut ini, anda tidak akan dapat mencapai versi paling asas impian Amerika. Itulah yang membawanya keluar dari universiti dan menyebarkannya melalui Parti Demokrat Arus Perdana yang kini menjadi parti golongan berpendidikan kolej, media, tetapi juga, Anda tahu, seluruh bahagian sumber manusia. Sesiapa yang bekerja dalam badan bukan keuntungan, sesiapa yang bekerja dalam salah satu industri ini yang mengutamakan ijazah kolej. Dan pada masa yang sama, penentangan terhadap itu, orang Kristian, golongan pekerja, orang luar bandar sedang kehilangan kuasa politik dan budaya kerana mereka tidak mempunyai wang. Dan itulah perkara yang benar-benar membawa kehancuran. Untuk saya rasa anda tahu, perpaduan kita sebagai sebuah negara, tetapi juga keupayaan kita untuk melawan perkara ini. Ia menjadi bahasa perantara, bukan sahaja untuk golongan elit, seperti mana ketika Tom Wolfe menulis tentangnya. Tetapi sebenarnya sesiapa sahaja di peringkat pertengahan yang kurang cerdik, sesiapa sahaja yang bercita-cita untuk mendapatkan kuasa di Amerika. Dan saya rasa di situlah ia benar-benar menjadi arus perdana. Sehingga apabila 7 Oktober berlaku, sesiapa yang mempunyai ijazah kolej yang telah melalui mesin omong kosong virus minda woke ini secara literal tidak mempunyai keupayaan untuk melepaskan diri daripada idea bahawa Hamas mesti pihak yang baik kerana mereka mempunyai kuasa yang lebih sedikit berbanding Israel yang imperialis dan bermiliter. Ya, saya rasa itu satu pandangan yang hebat dan anda tahu, dalam konteks buku anda, maksud saya, salah satu perkara yang saya suka tentangnya ialah anda. Anda memberi kami gambaran tentang orang Yahudi yang mempertahankan diri mereka. Orang Yahudi yang berkata, "Hei, di sini berbeza. Dan kami tidak akan bertolak ansur dengan semua karut ini. Anda tahu, yang kami terima di tempat lain." Namun begitu dan Anda tahu, saya suka kisah tentang pengebumian Rabi itu yang dibubarkan di, Anda tahu, New York pada awal abad ke-20 dan kemudian melawan balik. Dan ia seperti, Anda tahu, ini seperti, baiklah, ini bukan Rusia. Anda tahu, macam kita tidak akan terima. Ya. Tetapi selepas 1 abad, orang Yahudi nampaknya sanggup menerimanya. Ya. Kerana mereka fikir Anda tahu, mereka layak menerimanya. Anda tahu dan ia sangat mengecewakan bagi kami yang melihatnya dalam konteks yang betul. Tetapi ia sangat masuk akal. Dan kembali kepada apa yang kita mulakan tadi tentang virus minda woke. Tetapi Anda tahu, semuanya kembali kepada teori-teori kiri toksik ini. Anda tahu, yang dibawa kepada kita oleh orang Perancis dan sekolah Frankfurt. Yang seolah-olah menguasai dunia akademik, menguasai bidang seni dan banyak perbincangan awam kita, serta menguasai bidang kewartawanan. Dan itulah sebabnya kita berada dalam keadaan di mana orang Yahudi seolah-olah terpinggir dan hanya mampu melihat dari luar. Mereka menerimanya kerana terdapat insentif sosial untuk berbuat demikian. Tiada siapa yang diancam secara fizikal. Maksud saya, inilah yang sangat mengganggu saya tentang perbincangan mengenai, Anda tahu, pelajar Yahudi tidak selamat. Anda tahu, ada seperti terdapat satu kajian yang keluar yang mendapati seperti, saya tidak pasti sama ada majoriti, saya tidak ingat nombor yang tepat, tetapi sebahagian besar penunjuk perasaan perkemahan kampus adalah mereka yang menggunakan kata ganti nama they, them. Okay? Mereka ini bukanlah orang yang mengancam secara fizikal. Ia tak nak bersifat masuk ke dalam agnostik. stereotip yang menakutkan, tapi saya faham apa yang awak masukkan.
Ini bukan saya kaki yang cuma- dimaksudkan, pasukan di sana. Tepat sekali. Kebanyakannya adalah wanita. Ramai yang menggunakan kata ganti nama they, them. Ramai dari golongan queer. Anda tahu di sana adakah Queer Anda sebagai mempunyai... istilah yang mereka guna untuk mendefinisikan diri Ya, sendiri. Queer di sini bukan betul. digunakan sebagai Idea kata bahawa hinaan. pelajar Yahudi digalakkan untuk berasa takut menghadapi perkara ini. Berlindung di lokasi masing-masing. Mereka diberitahu oleh, Anda tahu, pihak berkuasa Yahudi untuk berlindung di tempat. Saya benar-benar ngeri dengan itu. Setelah pernah diprotes, saya boleh katakan memang ada sesuatu yang menakutkan tentangnya. Ia menusuk jauh ke dalam jiwa Anda, karena mereka bertindak seperti zombie. Mereka tidak akan bercakap dengan Anda. Mereka tidak akan pandang Anda seperti Anda seorang manusia. Ada seorang yang bertindak sebagai juru cakap, Anda tahu, seorang yang benar-benar psycho. Dan yang lain pula, Anda akan cuba bercakap dengan mereka sebagai manusia. Tetapi mereka langsung tidak akan pandang Anda. Dan kerana kita semua pernah menonton filem zombie, ia memang sangat menakutkan. Tetapi anda sebenarnya tidak berada dalam ancaman fizikal. Saya telah melalui, Anda tahu, sebanyak mungkin daripada 10,000 insiden yang direkodkan oleh ADL. Seperti majoritinya adalah laungan, protes, dan grafiti, serta perkara-perkara menjijikkan seperti itu. Maksud saya tidak suka kuota. Saya tidak membenarkan mana-mana daripadanya. Tetapi idea bahawa pelajar Yahudi harus takut dengan perkara ini, saya dapati sangat menghina. Dan maksudnya ialah, tepat sekali, kenapa kamu tidak melawan? Dan saya baru-baru ini menghadiri satu acara di 92nd Street Y, dan orang ramai bertanya, jadi apa yang patut kita lakukan? Maksud saya, rasanya pihak kanan dengan J.D. Vance, dan Groypers, dan Tucker, dan kemudian pihak kiri dengan Mamdani dan DSA, dan mereka semua membenci. Apa yang patut kita lakukan, dan siapa yang patut kita undi? Dan saya berkata, saya tidak peduli siapa yang kamu undi. Mana-mana pihak yang kamu pilih satu pihak dan lawan. Lawan. Maksud saya, lawan. Tiada apa yang lebih anti-Amerika daripada anti-Semitisme. Dan untuk awak mengalah atau berkata, saya kemas beg dan pindah ke Israel. Apa nih? Pergilah, kami tak perlukan awak. Saya takkan kemana-mana. Saya akan tetap bersama kapal ini walaupun ia karam. Dan awak tahu tak? Kapal ini takkan tenggelam sebab 80% Republikan masih sangat menyokong Israel. Maksud saya, satu pihak memang ada masalah sebenar. Dan sebenarnya itu pun akan berubah juga sebab mereka akan kalah teruk kalau mereka pilih lelaki ini di Michigan, Al Sayed. Dia akan kalah 10 mata peratusan kepada Mike Rogers. Dan golongan Demokrat pula ada satu perkara yang mereka benar-benar benci, iaitu kalah dalam perlumbaan yang boleh dimenangi. Kalau itu berlaku, anda akan lihat perubahan besar kembali ke tengah kerana Haley Stevens sudah tentu bertanding sebagai seorang yang sederhana dan dia bertanding sebagai seorang yang pro, bangga menerima wang IPAC, sederhana. Jadi saya rasa banyak ketakutan itu terlalu dibesar-besarkan dan juga satu pengkhianatan kepada sejarah yang kita nikmati di sini. Saya rasa Anda tahu, saya boleh dengar, Anda tahu, pendengar dan penonton saya berkata. Tapi bagaimana pula dengan insiden keganasan Yahudi di mana kita hanya, Anda tahu, bercakap kurang daripada seminggu selepas serangan tikaman di New York? Ya, sangat serius. Ia berlaku sejurus selepas kenyataan anti-Israel terbaru Mamdani. Anda tahu, letteran fitnah darah tentang genosid itu. Terdapat insiden-insiden lain yang melibatkan keganasan. Anda tahu, ia bukanlah senarai yang sangat panjang, tetapi ia sudah cukup. Anda tahu, untuk dijadikan. Sebagai, Anda tahu, satu sebab untuk bimbang bahawa, Anda tahu, terdapat toleransi terhadap antisemitisme dan toleransi terhadap anti-antisemitisme, itu telah menjadi arus perdana, Anda tahu, oleh media woke, oleh New York Times, oleh begitu ramai orang lain dalam wacana awam Amerika. Saya tak boleh suruh orang supaya jangan takut tentang perkara itu. Soalannya ialah, bagaimana mereka patut bertindak balas terhadapnya? Bukan sama ada ia serius atau tidak. Pertama sekali, maksud saya, golongan kiri sangat ganas sekarang. Suku daripada orang di sebelah kiri yang sangat liberal, yang menggelarkan diri mereka sangat liberal, berpendapat keganasan politik adalah tidak mengapa. Kita tidak mengalaminya lebih teruk daripada orang Kristian. Kita tidak mengalaminya lebih teruk daripada golongan konservatif. Maksud saya, mereka telah mencuri wajah gerakan Kristian muda, Charlie Kirk. Anda tahu, kita berada dalam kelompok yang baik. Golongan kiri itu jahat, ganas dan teruk, dan mereka mesti dikalahkan. Dan kita harus mengenal pasti siapa kawan kita dan siapa yang berdiri bersama kita, serta berjuang bersama mereka. Sudah tentu ini adalah masa yang menakutkan. Golongan kiri semakin radikal. Ia adalah masa yang menakutkan jika Anda memiliki hartanah di bandaraya New York. Maklumat pribadi Anda baru sahaja didedahkan oleh Datuk Bandar yang antisemitik dan menjijikkan itu. Dia membenci orang Yahudi. Dia menyebarkan fitnah darah. Dia menyeru keganasan terhadap Netanyahu. Dia telah mengistiharkan perang terhadap orang Yahudi. Dan ya, golongan pinggiran masyarakat akan menyahut seruan itu seperti yang kita lihat di New York. Tidak, kita tidak mengalaminya lebih teruk daripada orang Kristian kulit putih.
kita memang tidak. Dan ia adalah sikap rabun kita sendiri yang telah memutuskan hubungan kita dengan rakan-rakan yang sedang melalui perkara yang sama. Kerana orang yang membenci kita juga membenci mereka. Mereka selalu berkata untuk melawan antisemitisme, Anda perlu melawan Islamofobia. Ia berjalan seiring. Itu adalah perkara paling mengarut yang pernah saya dengar. Majoriti besar keganasan terhadap orang Yahudi dilakukan oleh orang Islam. Ya, Maksud saya, Islamofobia. Dalam amalan sebenarnya hanyalah menyedari orang Islam. Semitisme. saya sangat setuju. Tapi ada orang yang menyokong kita. Ada orang yang jijik dan terkejut dengan antisemitisme. Cuma kebanyakan orang Yahudi tidak mengetahuinya kerana mereka tidak menonton Fox News. Jadi, kita sebagai satu komuniti telah meletakkan diri sendiri dalam keadaan tersepit, di mana satu-satunya mekanisme untuk bertahan adalah dengan mengambil hati orang yang membenci kita. Yang membenci kita. Mereka tidak mahukan kita. Mereka tidak mahukan wang kita. Anda tahu, sehingga baru-baru ini, 50% daripada derma yang diberikan kepada Parti Demokratik datang daripada orang Yahudi. Sekarang, Parti Demokratik sudah kekurangan dana. Sebab Anda tahu kenapa? Anda halau orang Yahudi keluar. Minggu ini di Washington, ya. Ya, maksud saya, mungkin mereka perlukan sedikit wang APEC itu. Saya tak tahu. Awak tahu, saya selalu dengar daripada orang Yahudi, kenapa saya perlu menyumbang kepada parti yang secara aktif tidak mahukan saya? Berhenti. Jangan merendahkan diri, orang Yahudi, dan berhenti merayu penerimaan daripada orang yang membenci kita. Ia satu penghinaan kepada sejarah Yahudi dan juga penghinaan kepada sejarah Amerika. Kita perlu berhenti setia kepada satu pihak sahaja dan kembali setia kepada negara ini, negara terhebat dalam sejarah manusia. Ya, saya rasa mari kita bincangkan lebih mendalam tentang masa depan Demokrat. Anda baru saja mengatakan sesuatu yang sangat optimistik tentang masa depan Demokrat. Anda tahu, anda sebenarnya meramalkan perkara itu dan saya pernah dengar anda katakan ini di tempat lain, bahawa pada tahun 2028, anda fikir Demokrat akan memilih seorang yang sederhana, bukan, anda tahu, seseorang dari golongan kiri interseksional untuk menjadi calon presiden. Dan memang, jika Al Sayed kalah teruk di Michigan, anda tahu, dan itu mungkin mesej yang Demokrat ambil daripadanya. Saya hanya ingin katakan bahawa golongan kiri dalam Parti Demokrat sebenarnya adalah, anda tahu, itulah asasnya. Itulah kelompok pengundinya, anda tahu. Itulah orang yang mengundi dalam pemilihan utama. Dan anda tahu golongan Saya kitaran tidak pilihan setuju raya dengan itu. presiden. Bagi saya, asas Parti Demokratik adalah wanita kulit hitam dan mereka benci perkara macam ini. Maksud saya, mereka benci perkara ini. Mereka langsung tidak berminat dengan seseorang seperti itu. Ada satu petikan yang bagus di CNN, di mana seseorang berkata, Abdullah Sayed lebih mengambil berat tentang tebing barat berbanding kawasan barat Detroit. Mereka tidak peduli tentang Israel. Mereka tidak peduli tentang Ukraine. Mereka mahukan pendekatan yang lebih sederhana. Demokrat kulit hitam adalah yang paling konservatif dalam gabungan Demokrat, yang tersembunyi kerana mereka sangat cenderung untuk mengundi Demokrat. Sangat konservatif dari segi sosial, sudah pasti. Konservatif dari segi sosial. Jadi bagi saya, idea bahawa DSA adalah seolah-olah asas, ia benar-benar terlepas pandang sebahagian besar ceritanya. Dan, sukar untuk berasa teruja tentang kesederhanaan, seperti sikap sederhana. Itu adalah masalah penyampaian message yang dihadapi oleh golongan sederhana. Tetapi, Anda tahu, majoriti rakyat Amerika menganggap diri mereka sederhana. Mereka tidak mahu MAGA. Mereka tidak mahu DSA. DSA sangat tidak popular dalam kalangan golongan bebas dan juga ramai Demokrat yang langsung tidak berminat dengan apa yang mereka tawarkan. Yang mana, sudah tentu, seperti saya yang tinggal di New York, memang sukar untuk melihatnya. Kerana mereka sangat berjaya di sini. Tetapi, di mana-mana sahaja mereka berjaya dengan golongan berpendidikan, golongan kaya dan orang kulit putih. Ia adalah sosialisme untuk golongan kaya. Al Sayed akhirnya mendedahkan penyata cukainya. Lelaki ini seorang jutawan. Dia memiliki hartanah. Dia seorang perunding Selamat penjagaan tinggal. kesihatan, tentulah. Perunding penjagaan kesihatan. Istrinya tidak menerima Medicare. Ya, Medicare siapa untuk yang semua seorang telah doktor yang tidak menyerahkannya. menerima perubatan, ya? Ia memang sangat sempurna. Setiap seorang daripada mereka memang begini. Dan ia lucu kerana mereka kata ia Islamofobia untuk menegur perkara-perkara ini. Kenapa setiap orang, setiap Muslim mesti membenci Israel? Kenapa begitu? Adakah salah saya jika saya perasan perkara itu? Awak tahu, satu lagi kajian baru sahaja keluar. Pew mendapati bahawa 44% Muslim Amerika menyokong Hamas. Mungkin sebenarnya lebih tinggi. 44% itu, saya patut katakan, adalah mereka yang sanggup memberitahu kepada pengkaji. Mereka mempunyai pandangan positif terhadap Hamas. Jika Anda nampak seorang Muslim berjalan di jalan di Amerika,
kemungkinan 50% mereka mempunyai pandangan positif terhadap Hamas. Kita sepatutnya pura-pura saja perkara ini tidak benar. Perkara yang membuatkan saya rasa sangat optimis tentang hal ini ialah saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang benar-benar berakar umbi dalam masa depan Parti Demokrat. Bagi saya, gerakan bebaskan Palestin pada dasarnya ialah versi terbaharu ucapan pengiktirafan tanah adat. Ia sama seperti kedudukan slogan Defund the Police pada tahun 2020. Dan pada tahun 2028, orang ramai akan berpura-pura bahawa mereka tidak pernah menyokong perkara ini. Mereka cepat bosan dengan sesuatu perkara. Anda tahu, mula-mula ada pengakuan tanah, kemudian ada Defund the Police. Lepas itu ada slogan wanita trans adalah wanita. Kemudian isu iklim pula. Dunia akan berakhir dalam 12 tahun. Dan anda lihat, mereka beralih dari setiap isu ini apabila mereka nampak golongan pekerja benar-benar menolaknya dan sebagainya. Malah Greta Thunberg pun sudah beralih kepada gerakan bebaskan Palestin. Dan saya rasa mereka memang tak tahan lama. Anda tahu, memang betul untuk seseorang seperti Imam Mamdani, bebaskan Palestin adalah perkara yang dia perjuangkan sepenuh hati. Dan semua sosialisme itu hanyalah penyamaran untuknya. Sama seperti dengan El Sayed. Medicare untuk semua hanyalah penyamaran untuk agenda bebaskan Palestin itu. Tetapi orang-orang ini tidak mendapat sokongan di peringkat nasional. Mereka memang tidak, dan Mamdani terus membuat kesilapan demi kesilapan, menerbitkan nama-nama pemilik hartanah, video Ken Griffin, seperti menonjolkan seorang eksekutif pada masa mereka secara literal ditembak di jalanan, mengisytiharkan perang terhadap orang Yahudi. Perkara-perkara seperti ini memang tidak populer dalam kalangan rakyat Amerika. Baiklah, mereka, jika mereka bersama kita, akan berhujah. Kononnya tinjauan menunjukkan bahawa ia memang popular. Mungkin betul, dan saya harap awak betul. Dan saya sebenarnya rasa awak betul bahawa ini adalah satu trend yang tidak akan benar-benar mendapat tempat dalam kalangan majoriti rakyat Amerika. Dan saya rasa sejarah masyarakat Yahudi Amerika membuktikan perkara itu, seperti yang awak tunjukkan dalam buku awak. Tapi sekarang, anda tahu, tinjauan menunjukkan banyak kebencian terhadap Israel. Bukan, masih majoriti besar orang di pihak kanan masih menyokong Israel. Tetapi memang ada, anda tahu, bila anda teliti dalam tinjauan, anda akan nampak bahawa golongan muda, malah konservatif muda, jika anda percaya pada tinjauan itu, kurang pro-Israel berbanding golongan yang lebih tua. Dan memang, seperti yang kita lihat dalam banyak pemilihan pendahuluan Demokrat di seluruh negara tahun ini, menjadi anti-Israel sekarang ini seolah-olah mirip tujuan utama, prinsip utama dalam politik Demokrat. Bersama dengan anda tahu, kepercayaan bahawa undang-undang immigration tidak perlu dikuatkuasakan. Dan dengan isu Palestin nampaknya lebih membangkitkan semangat berbanding kebencian mereka terhadap ICE. Anda tahu, ia berlaku di tengah-tengah saat ini. Sukar untuk melihat melangkaui perkara ini. Dan memang, kerana nampaknya ia telah menarik perhatian, anda tahu. Sebab mengapa El Sayed mendapat sokongan yang begitu kuat. Dan anda tahu, menewaskan. Ahli kiri yang menyangka dia akan menjadi pencabar sayap kiri kepada Haley Stevens, Mallory McMorrow, adalah, anda tahu, perkara itu. Perkara tentang pembunuhan beramai-ramai dan fitnah darah terhadap Israel dipercayai oleh ramai rakyat Amerika. Yang mempunyai, anda tahu, menerima bulat-bulat daripada media arus perdana yang mana, seperti yang anda nyatakan, sangat woke. Anda tahu, adakah ia semudah itu? Hanya kita perlu tunggu sehingga demam ini reda, dan melawannya sudah tentu, seperti yang anda katakan, saya setuju. Tetapi, anda tahu, saya tidak boleh salahkan orang yang melihat perkara ini dan berkata, tunggu sekejap, anda tahu, ini memang satu masalah sebenar. Anda tahu, mereka fikir bahawa polis sedang melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap orang kulit hitam pada tahun 2020. Mereka mungkin tidak fikir begitu lagi. Itu juga satu fitnah darah, sama seperti tuduhan genosid di Gaza. Dan mereka mungkin tidak percaya begitu lagi. Golongan kiri terdiri daripada orang yang terlalu berpendidikan, kebanyakannya berada, yang fikir mereka lebih bermoral daripada golongan pekerja sebenar. Jadi mereka perlukan pelbagai rekaan dan keangkuhan untuk mengekalkan fiksyen bahawa mereka kononnya menyebelahi golongan bawahan. Sebab itulah mereka sentiasa bertukar-tukar isu. Itulah peranan yang dimainkan oleh Bebaskan Palestin sekarang ini. Ia direka untuk menutup hakikat bahawa semua sosialis ini ketinggalan. 20 mata di belakang Republikan dalam kalangan golongan pekerja dari semua kaum. Mereka buat tinjauan. Ketinggalan, Abdullah Sayed mendapat 21% undi daripada pengundi kulit hitam. Haley Stevens mendapat 67% undi daripada pengundi kulit hitam. Baiklah, itulah keadaannya sekarang. Bernie Sanders tidak mendapat sokongan daripada pengundi kulit hitam. Dia lebih berjaya dengan golongan muda Hispanik yang kebanyakannya berpendidikan kolej dan oleh itu menyokong sempadan terbuka serta pemansuhan ICE. Tidak seperti golongan tua mereka yang tidak suka perkara-perkara itu.
Sebab itulah, sudah tentu, golongan sosialis mahukan Nevada sebagai negeri pertama untuk pemilihan awal. Tetapi mereka kalah kepada South Carolina yang mempunyai populasi wanita kulit hitam sederhana yang besar. Jadi saya rasa agak tenang tentang perkara ini. Saya rasa mereka akan beralih daripada isu ini. Israel tidak populer di Amerika. Ia tidak begitu mendapat simpati. Jika Anda tanya dalam tinjauan, siapa yang Anda lebih simpati? Tapi sejujurnya antara kita sebagai kawan, Jonathan, takkan kita tak boleh akui yang rakyat Palestin jauh lebih layak dikasihani berbanding Israel. Kalau saya perlu pilih siapa yang saya lebih simpati, alhamdulillah. Saya rasa Israel tak perlukan simpati saya. Dan saya memang rasa kasihan pada rakyat Palestin sebab semua orang yang ambil berat tentang mereka adalah seorang psikopat. Jadi saya rasa Dan menggesa sangat mereka teruk buat untuk masa melakukannya. ini. Perkara-perkara yang merosakkan. Jadi saya tidak fikir ini menandakan satu perubahan yang besar, sangat besar. Saya tidak pasti ia membawa maksud lebih daripada hapuskan ICE. Ia hanyalah satu isyarat kebajikan yang asing kepada golongan pekerja yang perlu dimenangi semula oleh Demokrat. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bersaing lagi. Perkara menarik yang awak bangkitkan ialah tentang golongan muda di pihak kanan. Tetapi walaupun begitu, saya sangat curiga dengan naratif itu. Golongan muda yang tidak suka Israel, yang berada di pihak kanan, awak tahu, 10 tahun lalu mereka tentu golongan kiri. Terdapat perubahan budaya yang besar ke arah kanan dalam kalangan lelaki muda. Dan bagi saya, ini hanyalah tanda pertama bahawa mereka sedang kembali ke kiri, yang merupakan haluan semula jadi mereka. Maksud saya, golongan muda memang cenderung ke kiri dan kemudian mereka akan matang. Mereka membeli hartanah. Kebanyakan daripada mereka ya. Dan mereka berhenti membenci orang Yahudi. Antara lain, awak tahu, macam itulah kitaran hidup. Awak faham? Jadi, saya nampak banyak dorongan kiri dalam pergerakan Groypers. Keinginan untuk menyalahkan semua orang atas masalah sendiri, sikap putus asa, kebencian terhadap Amerika. Jadi, saya tidak pasti sama ada itu begitu signifikan. Tiada penurunan sokongan langsung dalam kalangan Republikan secara keseluruhan terhadap Israel. Malah, Israel kini lebih popular dalam kalangan Republikan berbanding sebelum 7 Oktober. Di situ memang ada sokongan yang sangat kuat. Dan sesiapa yang tidak memahami perkara itu tidak akan mampu bersaing dalam pilihan raya pendahuluan GOP. Syukur kepada Tuhan. Baiklah, mari kita bincangkan tentang perkara itu. Tidak dinafikan dan terutamanya dalam kalangan golongan pemerintah, Anda tahu, kaukus Republikan hampir sebulat suara menyokong Israel. Dan satu-satunya ahli kaukus GOP Dewan yang jelas anti-Israel akan kehilangan pekerjaan pada Januari nanti. Dan Thomas Massie. Perkara-perkara itu sebenarnya saling berkaitan. Ya, betul, sebab kau tahu, dia bertanding seperti Abdul El Sayed Betul. menentang AIPAC. Kita akan lihat bagaimana ia berjalan di Michigan minggu depan apabila kita merakam ini betul-betul seminggu sebelum pilihan raya pendahuluan itu. Tetapi kita telah lihat bagaimana ia berlaku di Kentucky, di mana sebenarnya tidak ramai orang Yahudi di kawasannya. Tetapi dia, Anda tahu, dia kalah teruk kepada seorang penyokong Trump, disokong oleh Trump, seorang konservatif, bekas Navy SEAL. Anda tahu, Massie terpaksa berkata, kalau saya nak hubungi dia, saya kena mencarinya di Tel Aviv. Anda tahu, itu langsung tidak memberi kesan kepada pihak kanan. Tetapi ada satu pengecualian yang sangat besar terhadap sentimen pro-Israel yang seolah-olah sehaluan di pihak kanan, sekurang-kurangnya dalam kalangan golongan pemerintah. Dan ia adalah satu pengecualian yang agak besar. Dan ia adalah naik Presiden Amerika Syarikat, J.D. Vance, yang Anda tahu, dan saya bercakap sebagai seseorang yang agak bersimpati kepadanya, sekurang-kurangnya Anda tahu, pada mulanya. Dan Anda tahu, dia kehilangan sokongan saya di Turning Point USA. Anda tahu, America Fest, Disember lepas, apabila dia memutuskan untuk bersikap neutral secara terbuka dalam isu antisemitisme Tucker Carlson. Dan nampaknya, dia menggandakan pendiriannya itu, bertegas dengannya dalam temu bualnya dengan Joe Rogan, Anda tahu, menyalahkan Israel atas pelbagai perkara, Anda tahu, seolah-olah menganggap undi Groypers itu benar-benar wujud. Dan seolah-olah dia tahu sesuatu tentang Anda tahu. Seolah-olah dia faham tentang politik sayap kanan Amerika yang Anda dan saya tidak tahu. Kenapa dia salah? Maksud saya, tinjauan pendapat menunjukkan bahawa Groypers sangat-sangat pinggiran dan dibenci oleh arus perdana. Jadi, dia memang salah tentang itu. Saya ingin teliti apa yang sebenarnya dia katakan dalam rancangan Joe Rogan. Dia berkata bahawa rakyat Amerika yang mempunyai masalah dengan MOU sampah dia, maafkan bahasa saya, bahawa kami telah dibayar oleh Israel. Jadi dia memburukan rakyat Amerika yang mempunyai masalah dengan perjanjian yang sudah pun gagal kerana ia memang sampah. Pada masa dia bercakap, ya, Pada saya betul. masa dia.
kerana dia sedang mengulangi kesilapan Obama dan Biden untuk berterus terang. Dia patut bersyukur kalau apa yang dia dapat itu pun hampir setara dengan JCPOA. Apa yang dia dapat jauh lebih teruk. Mereka memfitnah kami sebagai mempunyai kesetiaan berganda dan secara literal dibayar oleh Israel. Fitnah antisemitik tertua dalam sejarah. Itu adalah perkara yang menjijikan untuk dikatakan oleh seorang naib presiden tentang rakyat negara yang dia berkhidmat. Rakyat yang berada di pihaknya sendiri. Memang mengerikan. Itu bukan tentang Israel. Dia kata dia berpendirian sederhana dalam isu Israel. Saya juga berpendirian sederhana dalam isu Israel, walaupun itu bukan pendirian Parti Republikan. Seperti yang Lawrence Jones nyatakan di Fox News. Dia kata, Encik naik presiden, itu bukan pendirian Republikan tentang Israel. Ia bukan tentang Israel. Ia tentang bagaimana dia bercakap tentang saya. Kerana dia mahu saya rasa bahawa saya perlu buktikan yang saya tidak seperti Mark Levin, bahawa saya utamakan Amerika, bahawa saya bukan Israel. Dia mahu saya rasa seperti saya perlu melutut dan merayu kepada mereka untuk mengiktiraf bahawa saya benar-benar utamakan Amerika. Persetankan itu adalah fahaman kiri. Itu adalah fahaman kiri. Anda mahu orang Yahudi Anda rasa seperti mereka perlu membuktikan bahawa mereka tidak mempunyai kesetiaan berganda. Awak biar betul dengan benda ini. Tidak, sama sekali tidak. Memang tidak sama sekali. Dan saya perlu beritahu Anda, saya dengar daripada orang setiap hari, bukan Yahudi. Saya tidak akan pernah undi J.D. Vance. Setiap hari orang menulis kepada saya dan berkata begitu. Mereka ngeri dengan cara dia bercakap tentang isu-isu ini. Dan sementara itu, saya akan katakan ini. Setiap hari saya dengar daripada ahli Demokrat yang memberitahu saya mereka sangat gembira untuk mengundi Marco Rubio. Demokrat yang sangat setia tidak pernah mengundi Republikan. Langsung tiada masalah membayangkan untuk mengundi beliau. Sudah tentu jika dia bertanding menentang seseorang seperti AOC, malah kalau lawannya Gavin Newsom pun, mereka tetap pilih Rubio. Josh Shapiro, mungkin mereka akan pilih Shapiro tahu. Berita baik untuk rakan sejemaah saya di kawasan Philadelphia ini. Tetapi itu bukan sesuatu yang tidak penting. Terdapat ramai ahli Republikan yang tidak akan pernah mempertimbangkan J.D. Vance, terutamanya wanita. Dia memang ada masalah besar dengan wanita. Dan ramai ahli Demokrat yang boleh membayangkan menjadi seorang Republikan buat pertama kali dalam hidup mereka. Baiklah, pada dasarnya apa yang Anda katakan ialah tinjauan awal yang diambil sepanjang masa tentang siapa yang akan menjadi calon, yang menunjukkan Vance masih mempunyai kelebihan yang besar. Marco Rubio kata dia tidak akan bertanding lagi. Tua berkata dia tidak akan bertanding menentang J.D. Vance. Jadi, walaupun saya setuju dengan setiap perkara yang Anda katakan, saya tidak boleh menolak peluang J.D. Vance. Dia adalah naib presiden yang sedang berkhidmat. Dan kecuali Presiden Trump, Anda tahu, campur tangan, Anda tahu, dan sudah tentu dia sentiasa suka campur tangan apabila dia nampak siapa yang akan menang. Saya tidak boleh menolak peluangnya untuk menjadi calon GOP 2028. Saya pun tak boleh sebab saya memang tak hairan kalau GOP, anda tahu, ambil kekalahan daripada ambang kemenangan. Maksud saya, kekalahan dari ambang kemenangan dan membuat pilihan yang salah. Jadi sangat mungkin dia akan jadi calon. Dia tidak kompetitif dalam pilihan raya umum. Jadi sesiapapun lawannya, sama ada Alexandria Ocasio-Cortez atau Gavin Newsom, orang itulah yang akan jadi presiden, orang yang menentangnya. Saya tak pasti, tapi saya rasa dengan Alexandria Ocasio-Cortez, J.D. Vance, itu seolah-olah merosakkan model komputer kerana, saya tidak pasti tentang itu. Tapi maksud saya, itu kembali kepada persoalannya. Anda tahu, bolehkah pihak kiri mengambil alih kawalan Parti Demokratik? Anda tahu, saya Bernie Sanders merasakan bahawa mereka telah, Anda tahu, ditipu dalam 3 kitaran pilihan raya yang lepas oleh Hillary Clinton dan Joe Biden. Mereka fikir tahun 2028 ialah giliran mereka. Walaupun wanita kulit hitam di Carolina Selatan. Anda tahu, mari kita kembali kepada perkara itu sekejap. Adakah anda benar-benar fikir bahawa anda tahu tokoh seperti Josh Shapiro boleh mengalahkan mereka dalam pemilihan utama Demokrat? Saya tidak tahu. Anda tahu, saya rasa Kamala Harris mempunyai peluang yang sangat baik. Dia mungkin akan bertanding. Dan dia, jika dia bertanding, dia akan menang di Carolina Selatan. Sekarang, Anda tahu apa maksudnya untuk Anda tahu? Adakah dia boleh menang di Nevada? Mungkin tidak. Adakah dia boleh menang di New Hampshire? Mungkin tidak. Pete Buttigieg akan menang di New Hampshire. Ia akan jadi sangat menyeronokkan. Saya sangat teruja untuk ini. Macam,
Baiklah. Baiklah, kami adalah Terutamanya wartawan. Kami kerana suka berdebat. kami memang suka benda macam ni. Sudah tentu. Tapi macam yang kamu tahu, pengundi tak peduli pun tentang Israel. Macam 90% daripada pemilihan utama tu akan berkisar tentang Israel. Jadi ia akan jadi huru-hara dan memang seronok nak tengok nanti. Sekarang sudah tentu ia bergantung pada apa yang berlaku di pihak kanan. Sebab kalau mereka, kamu tahu kalau J.D. Vance dimahkotakan dan tiada pemilihan utama dan kamu tahu ia akan jadi teruk sebab kamu akan tahu yang mungkin Demokrat akan berakhir dengan calon paling lemah. Dan kemudian kita akan berakhir dengan presiden paling lemah yang kita pernah ada dalam masa yang sangat lama. Tapi buat masa sekarang, saya masih berharap. Pada saya, sangat tak mungkin berdasarkan apa yang saya tahu tentang Marco Rubio, dia akan jadi begitu pengecut sehingga tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang rakyat Amerika. Dia ada tanggung jawab sebagai rakyat Amerika untuk bertanding pada tahun 2028. Itu perasaan saya. Dan dia nampaknya bukan seorang yang mengelak dari tanggungjawab atau yang berpaling dari kewajipannya kepada negaranya. Itulah cara saya melihat perkara ini. Tapi kita tak pernah tahu. Ya, tidak maksud saya. Kita itulah sebabnya orang dalam profession kita sebaiknya elakkan membuat ramalan kecuali anda tahu dalam ruangan satira. Dan itu saya rasa kedua-dua kita cuba untuk berpegang pada prinsip itu. Tapi satu soalan terakhir, anda tahu, salah satu masalah di pihak kanan ialah, anda tahu, amalan menentukan siapa yang diterima atau ditolak sudah tidak lagi popular. Anda tahu, salah satu pengajaran sejarah yang hebat tentang antisemitisme di negara ini ialah bagaimana William F. Buckley pada dasarnya menghalau ahli John Birch keluar daripada gerakan konservatif pada tahun 1960-an dan kemudian melakukan perkara yang sama. Anda tahu, 30 tahun kemudian dengan orang yang sebenarnya dia berkawan, seperti Pat Buchanan dan Joe Sobran, anda tahu, yang ketika itu cuba membawa antisemitisme ke arus perdana. Tetapi tiada siapa yang berada dalam kedudukan itu. Sebab mengapa taka mendapat begitu banyak perhatian di ruang awam dan orang yang lebih ekstrim seperti Candace Owens dan, anda tahu, Groyper, neo-Nazi Nick Fuentes, anda tahu, dianggap sesuatu adalah kerana tiada siapa yang mempunyai kedudukan itu. Tiada siapa. Dan memang orang, terutamanya di sebelah kanan dan mungkin juga tidak di sebelah kiri, sanggup untuk anda tahu, menerima keputusan daripada, anda tahu, semacam pemuka pendapat tentang apa yang boleh diterima, apa yang tidak. Di mana jendela Overton itu. Jadi, kemana kita pergi? Kemana kita pergi? Di mana kita berada? Dalam persoalan memulihkan tingkap Overton yang akan meletakkan golongan antisemit di luar daripadanya. Saya benar-benar tidak setuju dengan awak dalam hal ini, Jonathan. Dalam rancangan saya di News Nation, saya telah menjemput ahli kabinet, senator, ahli kongres, penganalisis, wartawan, pemimpin pemikiran di pihak kanan yang mengecam Tucker Carlson dengan jelas. Dan sudah tentu, ia bermula dengan Donald Trump. Ya, yang semalam telah meretweet artikel New York Post yang memanggilnya seorang antisemit. Tetapi setahun lalu berkata, Anda tahu, Tucker, Megyn Kelly, Candace Owens, Alex Jones, kamu semua dikeluarkan. Kamu semua dikeluarkan dari MAGA. Kamu tahu, saya tidak nampak sebaran masalah di pihak kanan untuk menegur dan mengecam perkara ini serta mengatakan ia tidak sepatutnya ada dalam parti Republikan. Jika anda bercakap begini tentang orang Yahudi, anda akan dikeluarkan oleh semua orang kecuali naib Presiden Amerika Syarikat. Jadi, buatlah apa yang anda mahu dengan maklumat itu. Semua orang kecuali naib presiden tiada masalah menyingkirkan Groypers dan Tucker. Dan pada masa yang sama, di pihak kiri, golongan yang sama telah diangkat menjadi selebriti. Jadi, terdapat perbezaan yang ketara dari segi ketegasan dan keberanian antara pihak kiri dan kanan. Saya telah melihat perkara yang bertentangan dengan apa yang anda gambarkan, bermula dengan Heritage Foundation, keluarnya beramai-ramai kerana sokongan Tucker Carlson daripada Kevin Roberts. Sungguh luar biasa dan sangat menggembirakan untuk dilihat. Maksud saya, kerana mereka tahu itulah yang pengundi mereka mahukan. Ya, saya rasa itu dia kembali kepada, saya rasa anda tahu kesimpulan utama buku anda, iaitu Amerika masih luar biasa. Anda tahu, Amerika berbeza daripada seluruh dunia apabila berkaitan dengan cara ia melayan orang Yahudi. Kerana Amerika sendiri, ya, sentiasa luar biasa dalam caranya. Ia menampilkan dirinya dan cara ia melihat dirinya sendiri. Dan hujah besar itu sebenarnya bukan sangat tentang sama ada orang akan bersikap baik kepada orang Yahudi atau tidak. Ia tentang apa yang mereka fikirkan tentang Amerika dan bahawa golongan kiri yang antisemitik membenci Amerika, anda tahu, jauh lebih banyak. Ia sama seperti apa yang kita katakan tentang Iran. Mereka membenci Amerika lebih daripada mereka membenci Israel. Tetapi golongan Mamdani dan orang-orang di sebelah kiri yang menyebarkan antisemitisme, mereka juga membenci Amerika. Betul. Baiklah Basha, terima kasih banyak kerana bersama kami hari ini. Buku, maksud saya 2 buku pertama anda, saya masih fikir bahawa
Anda tahu, Bad News adalah buku terbaik tentang kecenderungan media yang pernah saya baca. Saya memang mengesyorkan ketiga-tiga buku Anda, Terima kasih termasuklah banyak. Yahudi dan Kiri Siapa Pembaca Kita. Bagaimana pendengar dan penonton kami boleh mendapatkan salinan dan bagaimana mereka boleh mengikuti kerja Anda? Anda boleh mendapatkannya di Amazon dan di mana-mana buku dijual. Anda boleh menonton rancangan saya di News Nation setiap minggu. Ia disiarkan pada malam Sabtu, jam 7.00 malam dan pagi Ahad pada pukul 11.00 untuk penonton Shomer Shabbos. Kami merakamnya lebih awal pada hari Jumaat. Dan ya, cara terbaik anda boleh menyokong saya adalah dengan menonton rancangan saya. Dan saya ada Substack, baca tulisan saya. Dan ikutlah Jonathan kerana dia adalah cahaya moral di waktu yang penuh kegelapan. Jadi terima kasih banyak kerana menjemput saya dan untuk semua orang. Segala yang anda lakukan untuk negara kita dan untuk masyarakat Yahudi. Terima kasih banyak bagi pihak semua orang di sini di JNS. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kami. Sila ingat untuk mengikuti edisi harian Jonathan Tobin setiap hari yang boleh anda dengar di mana-mana platform anda mendengar podcast. Dan sama ada anda mendengar kami di mana-mana platform tersebut atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS. Klik pada loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Sila tulis kepada kami di Think Twice melalui thinktwice@jns.org. Dan beritahu kami di mana anda mendengar atau menonton rancangan ini, serta apa pendapat anda tentangnya. Dan ingat, teruskan membaca dan berfikir untuk diri sendiri. Dan kita akan berjumpa lagi minggu hadapan.